Ada kita di belok. Tapi menangnya juga nak tanya ada soalan ni, nak tanya siapa aja? Tak ada siapa aja. Itu fitrah. Itu fitrah. Dan dalam diri setiap manusia, kalau kita bersedih, kita mesti menangis. Tak ada siapa ajar kita, kalau kamu sedih, kamu mesti menangis. Kalau kamu rindukan Allah, kamu mesti menangis. Tak ada siapa ajar. Tapi bila kita rasa menangis kita, itu fitrah. Sama dengan cinta. Duduk rapat-rapat. Bukan silap, mula-mula lagi. Usha rapat-rapat. Lepas tu utus surat. Duduk rapat-rapat. Balik sekolah pun lambat. Tulis SMS bukan main cepat. Habaq dekat mak cikgu yang hambat. Rupanya dia ligat. Pasang 2, 3, 4. Bawah pokok pun dia sebat. Bila perut dah mula bulat, baru nak ingat nak taubat. Tapi sorry, sudah terlambat. Tengok saja kita boleh jatuh cinta. Tengok saja kita rasa syok. Tengok Ferrari lalu. Nabi naik Ferrari, okey? Tak percaya? Kalau kita buka dalam hadis Nabi SAW, Nabi mempunyai seekor kuda berwarna merah. Bukankah itu warna Ferrari? Dan lambang Ferrari bentuk apa? Nabi style lah. Nabi naik Ferrari. Dan kuda Nabi ada nama. Tengok Ferrari, syok. Tengok apa pula? Kita kata, lalu kat rumah, ya Allah, cantiknya rumah. Syok kita rasa. Kita rasa syok. Kita mula ada rasa. Rasa yang dia mula bawa, saya suka lah. Suka? Cinta. Saya suka lah nak beli rumah besar. Saya tengok hari tu dia buat kayu apa, jati buat kat rumah dia. Masya Allah, dia atok lawa bukan main. Syok lah nak buat. Syok. Mula cinta. Siapa yang ajar? Cinta fitrah. Sebab tu Allah kata apa? Fitrat Allah. Awal lah Ustaz ni mengaji tak baca A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fitrat Allah allati fataran nas 'alayha. La tabdila li khalqillah. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. Bila Allah kata fitrah, Nabi sambut dengan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua manusia dilahirkan dalam bentuk fitrah. Kalau diterjemahkan fitrah itu sebagai suci, sebagai kalau dikatakan kalimah fitrah dalam hadis itu sebagai ni aircon tak ada, maka isu ni panas, orang pakai duk kipas ni. Isu panas. Kalau dikatakan fitrah itu adalah suci dan asal dan kejadian yang original, maka benar. Sebab semua lahir dalam keadaan fitrah. Sebab itu kita kata Aidil Fitri, patah balik pada fitrah. Kan? Minta maaf kalau silap, no? Pandai-pandai cakap benar-benar saya ni, minta maaf. Maaf zahir dan batin. Kalau dikatakan fitrah itu di dalam hadis tersebut adalah Islam, betul juga. Sebab apa? Sebab hadis lepas tu Nabi kata apa? Maka ibu bapa adalah yang meyahudikan dia, menasranikan dia, memajusikan dia. Bila yang Islam? Kalimah Islam tak sebut. Jadi ulama menterjemahkan kata fitrah itu adalah Islam. Sebab tu kalau orang kafir masuk Islam, kita tak panggil convert, kita panggil revert. Dia patah balik. Pasal apa?
Berdasarkan firman Allah, Allah kata apa? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Allah tanya semua roh time tu, akukah Tuhan kamu? Yes, you are our Allah, our God. Speaking boleh kan? Jelas sekali. Maka fitrah manusia ada perasaan cinta. Dan kalau diikutkan di dalam sejarah manusia, Nabi SAW menunjukkan cinta yang begitu tinggi kepada para sahabat. Cinta para sahabat dah menggunung dah. Cinta kepada umat yang tak biasa nampak pun dengan ummati, sebut umat dia. Cinta. Love. Cinta. Dan bila di dalam sejarah juga tunjuk macam mana Nabi SAW mencintai para fakir miskin, mencintai yang dinamakan para wanita. Jangan lupa Nabi pencinta wanita. Nabi sayang dengan para wanita. Doktor hangguk saya cakap. Nampak? Saya tak hangguk pakai sopan, mana boleh tipu. Boleh tak? Nabi cukup sayang dengan orang perempuan. Nabi tunjuk rasa Nabi syok. Dan bayangkan, dalam keadaan Nabi mana ada apa-apa. Nabi bukan ada harta yang banyak. Nabi tidak tinggalkan kita wang ringgit. Nabi tidak tinggalkan apa-apa. Nabi tinggalkan ilmu. Dan salah satu ilmu yang Nabi tinggalkan kepada kita untuk menunjukkan, hai manusia, kamu dilahirkan dalam keadaan fitrah, kamu ada perasaan cinta. Dan kalau saya tak silap, di dalam Islam tidak pernah mengatakan kamu boleh bercinta, kamu tidak boleh bercinta. Kalau kamu bercinta, kamu bertanggungjawab. Kalau kamu tidak mau bercinta, jangan paksa dia bercinta. Isu tengah panas. Jadi soalan tanya, apakah pandangan Islam? Islam memberi satu pandangan yang luas, tidak terhad cinta itu. Allah memberikan pilihan kepada kita dengan menyebut di dalam Al-Quran, firman Allah mengatakan, fankihu ma taba lakum. Kawinlah dengan perempuan-perempuan yang mana kamu syok dengan dia. Anda ingin tahu apa yang nak disebutkan dalam ayat tersebut? Anda ingin tahu apa yang dikatakan mencintai seorang perempuan itu? Anda ingin mengetahui apa yang disebut sebagai cinta yang disebutkan dalam taba lakum? Kita sambung lepas ini. Okey? Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Doden dan Tuan Biaji. Suasana walaupun sejuk tetap panas. Betul tak? Kita sama ada tak, Ustaz? Saya orang Kedah, Ustaz orang Penang. Okey, jadi berbalik kepada sebenarnya kita objektif kita pada malam ini, kita yang pertama memberikan penjelasan kepada mahasiswa berkenaan tentang pengertian sebenar cinta dari perspektif Islam dan cinta yang mengikut landasan syariah. Macam mana? Kita akan huraikan sebentar lagi. Yang keduanya membentuk kefahaman yang sebenar berkenaan tentang cinta remaja yang sepatutnya didasari dengan ilmu dan iman, dan bukannya dengan nafsu dan akal. Yang ketiga, membincangkan solusi yang terbaik kepada remaja, khususnya mereka yang dikatakan sebagai pasangan cinta monyet. Ya. Bila kita sebenarnya sebelum-sebelum ni kita tengok banyak larangan, kempen, say no to couple sebagainya. Tapi tahun ni kita cuba ubah konsep. SPM cuba ubah konsep supaya cari solusi kepada permasalahan ni. Yang dah ada tu cepat-cepatkanlah. Macam tu. Kita nak macam tu sebenarnya. Sebab kita nampak seni sebenarnya bila mana dihalang makin jauh pada dakwah Islam tu sendiri. Jadi kita perlu sediakan satu solusi, satu jalan. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ni. Jadi mungkin minggu depan ada yang panggil Ustaz kedua ikut. Alhamdulillah. Di seterusnya berkenaan tentang cinta ni juga ada satu hadis. Dan bila mana kita cerita bab cinta, bab nikah ni, satu hadis yang popular lah. Saya percaya ramai yang hafal, ramai yang ingat hadis ni. Hadis lain tak ingat, hadis ni cukup ingat. Mata lengkap sekali dengan sanad. Apa hadis ni? Apa yang sini? Wahai golongan pemuda, kata Rasulullah SAW, wahai golongan pemuda,
Sesiapa yang berkemampuan untuk arba'ah, maka hendaklah dia berkahwin, kerana sungguhnya perkahwinan itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu penghalang darinya, iaitu daripada syahwat. Jadi berkenaan tentang hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Berkenaan tentang hadis ni kita lihat ada beberapa terma yang ditekankan di dalam hadis ni. Yang pertamanya asy-syaba' dan yang keduanya adalah al-ba'ah. Jadi soalan ini tuju kepada Al-Fadhil Dr. Muhammad Wifaq Mukhtar, minta Ustaz jelaskan tentang hadis ni dan apa yang dimasukkan dengan al-ba'ah itu sendiri, kemampuan itu sendiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد، فخير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih pada Saudara Azif dan yang dihormati, yang dicintai Fadil Ustaz Tuan Daniel, dan yang dikasihi semua sekalilah para alim ulama, para asatidah, dan yang saya kasihi dan saya sanjungi para pelajar, mahasiswa, mahasiswi sekalian. Semoga antum semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan dan ketakwaan insya-Allah taala. Jadi alhamdulillah kita berkumpul pada dewan ini. Semoga malaikat-malaikat menaungi kita dan kita mendapat rahmat. Dan tuluskanlah niat kita untuk menimba ilmu dan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbalik kepada soalan yang ditanya oleh pengurusi sebentar tadi, dan cara saya bukanlah seperti Al-Fadhil Ustaz berbalik pada hadis yang dibacakan oleh akh tadi, merupakan hadis baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut dengan lafaz yang dibaca oleh akh tadi diriwayatkan oleh Muslim. Bukhari tidak diriwayatkan dengan lafaz tersebut. Di situ dari segi konsep hadisnya, yang mana hadis tersebut adalah diriwayatkan oleh Abdullah. Kalau dalam hadis tersebut Abdullah adalah soalan kepada mahasiswa syariah ataupun Quran dan hadis. Dalam hadis kalau sebut Abdullah, siapakah Abdullah itu? Dalam hadis Bukhari contohnya kata an Abdillah qala Rasulullah SAW. Siapakah Abdullah itu? Sebab Abdullah ada banyak, ada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Jadi siapakah Abdullah? Kalau dalam Sahih Bukhari sebut Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kaedah dalam ilmu hadis. Kalau kita baca hadis, tengok Abdullah, tapi siapa Abdullah itu? Ialah Ibnu Mas'ud kebanyakannya dalam hadis-hadis. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, menceritakan di mana dia kata semasa dia masih muda. Sebab hadis ini diriwayatkan masa dia di Mekah ataupun telah wafat Rasulullah SAW. Ketika bersama dengan sahabat-sahabatnya, dia pun meriwayatkan hadis ini. Dia kata ketika mana kami sedang muda, mana ketika seperti kamu-kamu ni lah, mana masih muda, remaja lagi, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, kepada remaja-remaja ini khususnya, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه والبخاري في لفظ آخر. Yang mana hadis mafhumnya telah dibacakan oleh pengurusi tadi. Wahai ma'syarasy syabab, pemuda dan pemudi, remaja-remaja.
Walaupun hadis ini ditujukan kepada remaja, kerana mereka ni lah yang mempunyai syahwat yang kuat, kata ulama. Jadi ditujukan khas untuk mereka, tapi tidak bermakna orang tua ni tak ada syahwat ataupun tidak kuat, atau mereka juga ditujukan hadis tersebut. Walaupun hadis ni menyebut ya ma'syarah syabab, kerana mereka ni lah yang memerlukan untuk berkahwin lebih daripada orang-orang yang tua. Jadi termasuklah